Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam section graf jarak masa. Jadi kita sambung kelas kita dengan menjawab soalan yang seterusnya lah. Soalannya berbunyi seperti berikut. Pada pukul 8.35 pagi, Encik Lee bertolak dari rumahnya untuk pergi ke pejabat pos. Graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan motosikal Encik Lee. Jadi inilah dia kita punya graf jarak masa. Untuk A dia tanya pada pukul berapakah Encik Lee sampai di pejabat pos. Okey, sebelum kita menjawab soalan ni, jom kita huraikan maksud ataupun makna di sebalik setiap garis lurus yang ada pada graf jarak masa ni. Untuk garis lurus yang pertama, garis lurus yang menaik ni, dia dah bagi tahu ianya mewakili pergerakan Encik Lee daripada rumah ke pejabat pos. Garis lurus yang kedua yang mendatar ni dia tak bagi tahu. Tapi adakah ianya satu masalah untuk kita? Jawapannya tidak. Sebab kita pun dah belajar dalam video sebelum ni dan video-video sebelum tu maksud ataupun makna di sebalik garis lurus yang mendatar ni. Jadi garis lurus yang mendatar ni nak bagi tahu Encik Lee duduk sekejap dekat pejabat pos ni untuk suatu tempoh masa yang tertentu. Jadi dia ambil masa dekat pejabat pos tu sambil tunggu nombor giliran dia dipanggil lah tu kot, kan? Manakala garis lurus yang ketiga, garis lurus yang menurun ni menunjukkan perjalanan pulang Encik Lee daripada pejabat pos ke rumahnya semula. Jadi kalau cikgu nak labelkan di mana kita punya rumah Encik Lee, di mana pejabat pos, titik asalan ni dia punya rumah, titik di sini pula adalah pejabat pos. Cikgu buat pilai. Okey, sini juga menunjukkan Encik Lee masih berada di pejabat pos, dan titik yang terakhir di sini ini adalah rumah Encik Lee. Balik semula pada persoalan, pada pukul berapakah Encik Lee sampai di pejabat pos? Okey, kalau kita tengok graf yang pertama ni, dia mewakili perjalanan Encik Lee daripada rumah ke pejabat pos, kan? Jadi graf ini, garis lurus ini berada dari tempoh 0 hingga 25 minit. Makna kata perjalanan Encik Lee daripada rumah ke pejabat pos mengambil masa 25 minit. Encik Lee bertolak daripada rumah pada pukul 8.35 pagi. Jadi tambahkan je lah 8.35 tambah dengan 25 minit. Jam sini minit, jam 8 minit 35. Okey, tambahkan dengan 25. 35 tambah dengan 25 dia akan jadi 60. 60 minit samalah juga dengan 1 jam. Maka dia akan jadi tambah 1 tolak 60. Jadi 8 tambah 1, 9, 60 tolak 60, sifar. Jadi makna kata Encik Lee ni akan sampai ke pejabat pos pada pukul 9 pagi. Apa yang cikgu buat jalan kira kat sini ni, kamu jangan tak tahu pula. Ini darjah 6 punya ni Tapi tak apalah, kalau kamu ada yang muskil-muskil, ingat lupa tu, komen je lah kat bawah. Nanti cikgu ada masa, cikgu bantu. Seterusnya B, berapa lamakah dia berada di pejabat pos? Jadi kita just tengok je lah garis lurus yang mendatar ni. Okay, garis lurus yang mendatar ni berada untuk tempoh dari 25 hingga 45. Jadi 45 tolak dengan 25, kita akan dapat 20. Jadi makna kata Encik Lee berada di pejabat pos untuk tempoh selama 20 minit. Seterusnya yang C, hitung dalam kilometer per jam laju motosikalnya dari rumahnya ke pejabat pos. Okey, jawapan dia nak dalam kilometer per jam. Ni hati-hati sebab kita punya graf adalah dalam kilometer dan minit. So nanti minit tu kita ubah je lah kepada jam. Dia minta laju, jadi kita carilah kecerunan untuk garis lurus yang pertama ni. Kenapa garis lurus yang pertama? Sebab garis lurus yang pertama adalah mewakili perjalanan Encik Lee daripada rumah ke pejabat pos. Jadi nak cari kecerunan, kita dapatkan dulu dua koordinat daripada garis lurus yang pertama ni. Jadi koordinat kita yang pertama adalah pada titik asalan ni, iaitu sifar. Dan koordinat yang kedua adalah pada titik ini, iaitu 25. Okey, cikgu andaikan sifar-sifar ini sebagai X1 dan Y1, 25-20 ni sebagai X2 dan Y2. Jadi kita masukkanlah dalam rumus kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, maka dia akan jadi 20 tolak sifar per 25 tolak sifar. Okey, 25 tolak sifar sama dengan 20 tolak sifar sama dengan 20. 25 tolak sifar sama dengan 25.
Jadi jangan tekan kalkulator dulu. Sebab apa? Yang 20 ni adalah dalam kilometer kan, nilai untuk Y dia kan. Okey. Untuk 25 ni untuk X dia, tapi X dia adalah dalam minit. Apa yang kita kena buat adalah kita kena tukarkan minit ni kepada jam. Dia nak tukarkan kepada jam, 25 ni kita bahagikan dengan 60. Okey, tekan kalkulator 25 bahagi dengan 60, kita akan dapat 0.41666 dan seterusnya lah. Jadi kita bundahkan kepada 4 titik perpuluhan saja, maka dia akan jadi 20 km per 0.4167 jam. Okey, sini boleh kita betulkan kalkulator macam biasa. 20 bahagi dengan 0.4167, kita akan dapat 47.996 dan seterusnya. Jadi bila kita bundarkan, kita akan dapat 48 km per jam. Jadi inilah kelajuan motosikal Encik Lee bagi perjalanannya daripada rumah ke pejabat pos. Seterusnya masih lagi menghitung dalam kilometer per jam laju motosikal, cuma kali ini dari perjalanan dari pejabat pos untuk balik ke rumahnya. Jadi kali ini kita akan cari kecerunan berdasarkan garis lurus yang ketiga ni, garis lurus yang menurun ni. Jadi samalah macam tadi, kita dapatkan dulu dua koordinat. Koordinat yang pertama 75 sifar dan koordinat yang kedua adalah pada 45 20. Okey, kita masukkan dalam rumus kecerunan. Okey, cikgu andaikan 75 sifar ni sebagai X1 dan Y1, 45 20 ni sebagai X2 Y2. Rumus kecerunan jangan lupa Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi dia akan jadi 20 tolak sifar sama dengan 45 tolak 75. 20 tolak sifar sama dengan 20. 45 tolak dengan 75, dia akan jadi 30. Negatif 30, sorry. Okey, sama juga macam tadi. 20 ni adalah dalam kilometer, 30 ni adalah dalam minit. Okey, jadi ditukarkanlah kepada jam. Kita bahagikan dengan 60. Jadi 30 kalau dibahagikan dengan 60, kita akan dapat 0.5. Maka dia akan jadi 20 km per negatif 0.5 jam. Okay, tekan kalkulator 20 bahagi dengan 0.5, dia akan jadi negatif 40. Okey, negatif 40 km per jam. Cuma negatif ni kamu boleh buang. Kamu tulis balik semula. Abaikan saja simbol negatif tu. Sebab apa? Kelajuan tidak mungkin dalam sebutan negatif. Okey, negatif yang kita dapat ni hanya menunjukkan garis lurus itu berada dalam keadaan menurun. Last sekali soalan minta kita hitung laju purata motosikal Encik Lee bagi keseluruhan perjalanan. Okey, tapi hati-hatilah sebab nanti minit ni tetap kita kena tukar kepada jam. Sebab apa? Dia minta kita nyatakan jawapan dalam jam kan, kilometer dan jam. Jadi untuk laju purata keseluruhan perjalanan, keseluruhan perjalanan ni maksudnya melibatkan ketiga-tiga garis lurus ni. Laju purata rumus dia jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi kita cari dulu jumlah jarak untuk keseluruhan perjalanan ni. Bagi garis lurus yang pertama, daripada rumah nak ke pejabat pos, dia menempuh perjalanan sejauh 20 km. Jadi 20. Okay, tambah dengan untuk garis lurus yang kedua, dia mendata menunjukkan tidak berlaku pertambahan jarak sebab Encik Lee duduk je kat pejabat pos tu kan. Jadi sifarlah jaraknya. Okey. Tambah untuk garis lurus yang ketiga, perjalanan pulang daripada pejabat pos balik ke rumahnya semula sama juga menempuh perjalanan 20 km. Jadi bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa kita adalah keseluruhan graf ini, iaitu memakan masa 75 minit. Okey. Okey, ingat yang atas ni dalam kilometer, yang 75 ni dalam minit. Okey, jadi 20 tambah sifar tambah 20 sama dengan 40 km. 75 minit ni jangan lupa kita bahagikan dengan 60 sebab kita nak dapatkan bacaan dalam jam.
Jadi 75 bahagikan dengan 60, kita akan dapat 1.25. Maka 40 km per 1.25 jam. 40 bahagi dengan 1.25, kita akan dapat 32 km per jam. Jadi laju purata bagi keseluruhan perjalanan Encik Lee ini adalah 32 km per jam. Jadi setakat itu dulu video untuk kali ini. Nanti kita sambung lagi. Bagi yang belum subscribe dulu. Tekan butang like. Nak komen boleh komen, tak ada masalah. Share pada kawan-kawan biar lebih ramai dapat manfaat daripada video cikgu ni. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.